berpakaian serba putih dan Hola, cikabum, cikadis. Alright, Assalamualaikum semua. Malam ini guys, aku nak buat something baru. Kita nak rungkai, kita nak gali dalam-dalam. Kita nak gali dalam-dalam tentang koleksi-koleksi hantu yang acah seram, hakikatnya kelakar. Malam ni aku tak tahu, korang mungkin rasa nak seram ke nak ketawa. So, kalau korang tengah seram tapi korang dengar benda lain ketawa, itu namanya bonus. Okay? Sebut dekat orang sebelah, bonus. Siapa orang sebelah? Alright, kita nak sambung. Guys, hantu dalam masyarakat kita ni dah sangat-sangat lali. Dah terlampau banyak jenis-jenis hantu yang ada. Elok yang terbang, elok yang muncul tiba-tiba, elok yang melompat, yang kecil, yang besar, yang tinggi. Macam-macam ada. Dia ni pernah jumpa hantu dia ni? Dalam mimpi lah. Dalam mimpi Member jumpa dalam mimpi. Mungkin malam ini mimpi jadi kenyataan. Oi. Okay, kita tak tahu. Alright, so guys, untuk malam ni kita nak pergi kepada satu jenis hantu. Sejenis hantu ni yang kalau diceritakan lah kadang memang ramai gila yang kalau tahu pasal dia memang takut. Yang pertama adalah Cik Ponti. Okey, Cik Ponti ataupun Pontianak. Alright, Pontianak ni guys, dia ada sejarah dia. Pontianak dalam sejarah tamadun Melayu. Ready dia ni Ready. Mengikut apa yang aku jumpa, yang aku kaji. Alright, aku kaji ni dari satu laman web, The Patriarch Asia /Pontianak dalam sejarah tamadun Melayu. Okey, dalam dia punya cerita kat sini, mari kita mulakan. Banyak pendapat yang berbeza kalau kita nak tahukan definisi secara tetap lah tentang Pontianak ni. Memang tak ada. Tapi sebelum tu kita tengok dekat sejarah dahulu, sebab Pontianak ni datangnya dari nama tempat di Kalimantan Barat. Satu ibu kota bernama Pontianak. V.J. Wirtz, seorang Belanda, seorang yang berasal daripada Belanda, menulis tentang kota ini dalam bukunya Borneo's Western Afdeling. Wow, aku sebut pun aku tak tahu betul ke tidak. Katanya Belanda mula masuk ke kota Pontianak melalui Batavia. Oi, Bataknya. Nama lama yang Belanda bagi Jakarta. Oi, apa benda lama web ni tulis? Nama lama bagi nama lama yang Belanda guna untuk Jakarta. Senang cerita. Dulu Jakarta namanya Batavia gitu. Bermulanya kisah Pontianak yang mereka catatkan di sini, apabila ada ahli perniagaan yang kaya memiliki kapal tersendiri ingin membuka tempat pemukiman. Dia nak buat tempat tinggal di kota Pontianak, lalu menjadi pembatas antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Nama orang tu adalah Syarif Abdul Rahman Al-Khadri. Sebaik Syarif dia ni. Kalau Syahrir tadi, nama channel aku. Ketika ingin membuka kota itu, dikabarkan Syarif selalu diganggu oleh Pontianak guys. Oi, Pontianak ni dia ni nak jumpa Anak aku. Alright, dan untuk pengetahuan korang, nama lain bagi Pontianak adalah Kuntilanak. Dia sama je. Bila diganggu, waktu tu Syarif ni bila diganggu, dia katanya dia lepaskan das tembakan meriam. Ketika itulah sosok tubuh Pontianak kelihatan seperti perempuan berpakaian serba putih dan bernama panjang. Aku suka buat jump scare. Okey lah, aku tengok basically kat dalam kisah Pontianak ni, dia kata Pontianak ni daripada perkataan Ponti yang bermaksud pohon-pohon yang tinggi, kerana dekat kawasan tu ada pokok tinggi lah apalah kan. So
mengenakan, ada juga yang kata pontianak ni akibat daripada perempuan yang mati mengandung, mati bersalin guys, mati bersalin Cuma aku macam wonder lah, kalau kita ikutkan apa yang aku terfikir, bayangkan kalau pontianak ni dia duduk di waktu PKP ni kan. Kesian dia antara manusia yang memang langsung tak potong rambut lah. Memang kesian lah kan. Memang kesian sebab tak potong rambut langsung. Lepas tu aku boleh bayangkan kalau pontianak ni tersangkut ke rambut dia dekat mana dia ni. Bayangkan dia terbang tersangkut dekat tepi birai ke, tepi pagar dan sebagainya. Dan kalau katalah pontianak ni daripada kaum yang pondan, so kemungkinan besar dia dalam tempoh PKP ni memang rambut dia gila punya panjang. Senang cerita, pontianak zaman sekarang pun dah kena corona. So itu adalah sisi satu. Yang pertama adalah tentang pontianak. Pontianak ni dia mudah terhibur lah, senang cakap. Dia gelak walaupun tak ada punchline. Ini sisi pontianak yang pada aku kelakar lah. Dia jenis yang mudah terhibur guys. Dia main gelak je walau tak ada punchline. So itu adalah tentang pontianak. Okay, kita nak teruskan lagi malam kita ini. Sebab dekat tempat aku malam tau. Aku tak tahu lah korang tengok video ni siang ke malam. Aku prefer kalau korang buka waktu malam. Better waktu malam, sebab bila buka waktu malam korang akan rasa lebih feel. Okay, kita nak sambung. Selepas pontianak, ada satu lagi jenis jempalang yang aku nak share, iaitu toyol. Toyol ni dia macam budak kecil kan dia ni. So toyol ni, selalunya toyol digembar-gemburkan dengan mencuri duit. Dia songlap lah, senang cerita kan. Dia macam songlap, dia macam curi duit dan sebagainya. Itulah antara yang selalu berlaku di antara peminjam, antara pembela-pembela toyol ni. Tujuan dia nak dapatkan duit. Dia nak minta tolong budak yol ni, budak toyol ni tolong dia dapatkan duit guys, mencuri. Sebab dia sendiri takut nak mencuri. So bila sebut pasal toyol, asal usul toyol katanya toyol terdapat dua versi. Okey, yang ini aku dapat daripada laman web kisahseram.com. Soal jawab berkenaan toyol. Asal usul toyol, dua versi berkenaan asal usul toyol. Versi pertama mengatakan toyol adalah hasil daripada pemujaan kepada mayat anak sulung. Masa yang masih bayi dari ibu sulung, daripada ibu yang first time mengandung lah ni, yang mati pada hari Selasa guys. Dipercayai bahawa mayat bayi ini akan disalai selama 40 hari di samping dibaca beberapa mentera. Kubur bayi ni akan dijaga sehingga 40 hari. So sebab bayi yang dalam tempoh 40 hari ni je layak disertifikatkan sebagai toyol, mendapat iktirafan sebagai toyol. Alright. Dan kalau lebih daripada 40 hari, bayi tersebut dah terkeluar, dah tak boleh menjadi toyol guys. Itu yang kita kena tahu. Dan versi yang kedua katanya toyol ini, toyol adalah anak jin yang diperolehi sama ada dengan cara mencoleknya atau membuat perjanjian dengan ketua jin. Itu kita tak tahulah orang-orang yang mengambil toyol ni kan apa yang dia buat. Untuk mendapatkan toyol, ilmu kebatinan seorang tu kena tinggi. Antara syarat untuk mendapatkan toyol adalah dengan memberi makan darah tuan dari ibu jari kaki kiri atau jari manis tangan kanan. Yang ini aku tak boleh pula. Aku tak boleh bayang kalau kaki tuan dia yang dia bagi makan dekat toyol dia tu, kaki busuk kan. Kaki gaut ke, selera ke toyol tu nak mamam. Okay? Aku bayangkan budak toyol ni dah lah bogel, berjalan sana sini, mencuri sana sini kan. So ini one of yang pada aku toyol ni kelakar lah. Dan lagi tak boleh bayang kalau toyol dia jadi budak lajak. Kau bayangkan budak-budak lajak yang bawa basikal lajak tu adalah seekor toyol botak adik-adik. Tuan-tuan puan, bayangkan dia adalah toyol berkepala botak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, itu adalah toyol. Korang jaga-jaga kalau nampak adik korang kat dapur. Aku takut itu bukan adik korang. Kod-kod itu adalah dari segi bukan adik korang. Baik, kita akan masuk kepada yang seterusnya.
Iaitu pocong. Pocong. Pocong guys. Pocong antara hantu yang kita tak boleh bawa bincang, kau tahu tak? Tak boleh bawa bincang langsung. Memang kita tak boleh bawa bincang tentang hantu pocong ni sebab kebanyakan orang dia memang gila punya seram bab-bab pocong. Pocong ni dia walaupun muka dia nampak macam blur, muka dia macam biasa, macam tak ada apa yang berlaku dan sebagainya, tapi ternyata pocong antara hantu yang paling menyeramkan. Aku cakap dengan korang lah, aku kadang aku balik malam, aku kerja, aku balik malam. Kemudian aku dah balik, aku baring nak tidur, aku dapat rasa ada benda berbungkus baring sebelah aku malam tu. So aku memang macam, what? Oh yes, dia mendengus dekat aku punya belakang leher guys. Wow. Ini memang tak boleh bawa bincang. Okay, so pocong. Hantu pocong ini dikatakan kononnya dia meminta tolong untuk kita buka ikatan tali. Hei, dia main cuik-cuik. Dikatakan hantu pocong ni, dia ni meminta kita melepaskan tali ikatan di atas kepala dia. Tengok Kasmin! Okay, so guys, pocong ni kalau korang nak tahu lebih lanjut aku bagi tahu kat korang pocong ini boleh dikaitkan kepada 3 jenis Yang pertama mungkin betul kerana si mati tu terlupa dibuka tali pocongnya. Aduh, ni macam kelakar je. Okay. Ataupun si arwah tersebut masih banyak tanggungan selama hidupnya. Mungkin hutang PTPTN belum habis bayar. Okay. Sehingga mencuba minta maaf dengan muncul semula sebagai pocong, katanya. Kedua, penampakan kelibat hantu pocong boleh juga berasal daripada jin yang menyerupai bentuk si pocong. Itu dia. Kemungkinan juga dukun-dukun katanya menggunakan sebagai ilmu hitam untuk menakut-nakutkan orang lain. Dan inilah yang kadang aku nak bagi tahu juga pasal pocong ni. Pasal pocong ni dia dah lah dengan melompat-lompatnya kan dan sebagainya. Aku dapat rasa lah generasi sekarang dah mencontohi tarian pocong Betul. Kau tengok ni. Kau tengok, itu sebenarnya lompat pocong guys. Kau tengok yang versi pocong pula buat. Aduh, matilah kebenaran. Aduh, tak boleh brain lah benda ni kalau berlaku Okey lah, cuba tengok belakang korang. Kod-kod ada Cik Chong tengah join tengok video. Alright, kita teruskan kepada hantu nombor 3. Ini sangat menyeramkan, sangat penuh dengan kegelapan. Orang minyak. Ron 95 ke Ron 97? Okay, kita tak tahulah. Okay guys, kita masuk kepada kisah orang apa dia ni? Minyak. Orang minyak ni katanya adalah perogol bersiri secara mistik yang sangat famous. Kenapa? Katanya orang minyak ni kerja dia adalah merogol ataupun mendapatkan anak-anak dara sunti untuk dia mengekalkan tubuh badan dia dan kekuatan badannya. Katanya. Tapi aku nak tengok apa yang laman web kisahseram.com ni cakap. Kita try tengok. Orang minyak gelaran yang diberikan kepada manusia jelmaan yang suka memperkosa gadis-gadis di dalam sejarah Kemalayuan pula. Kemalayuan. Tidak pernah diketahui awal tentang kewujudan orang minyak ni katanya. Namun kisah yang mengalir dari mulut ke mulut sangat popular sehingga tahun 1958 difilmkan oleh Malay Film Production dengan pameran utama P. Ramlee sebagai The Orang Minyak. Wah. Okey, orang minyak ini nak mendapat, orang kata apa, dia dapat satu sumpahan lah daripada satu pokok, tak silap aku kan. Dia aku tak pasti kat sini tak tulis macam mana dia dapat sumpahan tu. Tapi dia macam
dia nak sembuh balik jadi putih dan nak jadi orang yang power, dia kena merogol 40 orang wanita ataupun anak dara sunti. So pada aku, kau ajarlah dia ni perosak wanita lah. Tolonglah Kementerian Wanita dan Masyarakat, tolong bantai budak minyak. Okay, aku harap orang minyak insaf dan kerjalah di stesen minyak. Orang minyak, kau kena insaf. Sebab kau nanti kau contohi perangai setan, membazir. Dah kau memang setan dah. So membazir amalan syaitan, dan kau orang minyak memang lagi syaitan lah kat situ. Okay, number 5. Yang ini gempak sih. Penanggal. Penanggal guys, bukan menanggalkan seluar mahupun baju. Bukan. Ini adalah penanggal versi hantu yang kepalanya bisa terbang ke mana-mana bersama usus-usus, jantung-jantung dan juga biri-biri. Bukan, jantung-jantung, buah-buah pinggangnya sekali. Okey, mari kita lihat sejarah-sejarah penanggal. Baik, ini kisah penanggal yang aku dapat. Yang mana dalam kisah penanggal ini tentang seram dikejar balan-balan di Sabah. Baik, nama lain bagi penanggal ataupun makhluk yang terbang kepala ni dia ni adalah balan-balan. Sebut dia ni? Balan-balan. Ditulis di sini, siapa yang menyeru balan-balan dia akan jumpa lah. Cuba. Okey, dikejar balan-balan. Okey, katanya kat sini kisah di Sabah terutamanya, di kawasan pendalaman. Aku tak tahu bah, kalau ada orang Sabah yang pernah kena benda ni, komen di bawah ya. Di Sabah terutamanya di kawasan pendalaman, kecoh dengan misteri mengenai hantu penanggal atau juga dikenali sebagai balan-balan. Balan-balan ini katanya suka makan uri ibu yang baru lepas bersalin. Dia ni wajar kahwin dengan orang minyak. Sama suka merosakkan wanita. Namun begitu benarkah hantu penanggal ini wujud? Adakah penanggal ini hantu atau syaitan? Menurut kata orang-orang Sabah terutamanya dari kawasan Kota Belud, penanggal ini merupakan individu yang mengamalkan ilmu hitam. Penanggal dipanggil dengan nama B Kuasa 2. Nak tahu tak sebabnya? Kerana masyarakat percaya bahawa menggunakan perkataan balan-balan akan mendorong ia datang kepada orang yang menyebutnya. Aku tak perasan benda ni tadi. Tadi aku saja usik dia ni. Kalau kata kita sebut, benda tu datang. Masalahnya Wajah. memang betul kat bawah ditulis. Kat dalam web ni tulis guys, kalau kita sebut balan-balan, dia akan datang kepada orang yang sebut dia. Korang sebut lah, try lah sebut. Kau tengok dia mandi dengan korang kat rumah. Okay, guys, hantu penanggal ni pada aku, yang aku pernah dengar daripada saudara mara aku semua kan, katanya hantu penanggal ni digunakan untuk tujuan menjaga diri katanya, pergi menyerang orang. Dia macam guna Pokemon Go kan. Pokemon Go ni kepala go, kepala hilang ambil. Aku tak boleh bayang kalau tiba-tiba dia ada 5 hantu penanggal ni, masing-masing keluarkan kepala, balik kepala lain. Agak-agak macam mana? Okay, so guys, inilah yang aku boleh rumuskan tentang. Aku sebenarnya nak share pasal hantu ni. Yang hantu yang ada ni, yang hakikatnya dia ada sisi kelakar dia lah. Walaupun seram guys, seram. Pada akhirnya aku nak cakap dengan korang lah, paling penting perkara-perkara macam ni kita jangan cari. Setakat kita share dan sebagainya, itu satu kata apa, knowledge lah, knowledge. So apa yang penting, kita yang orang Islam ke apa, beriman dengan perkara gaib. Kita tahu bahawa terciptanya mereka ini kemungkinan jelmaan jin, jelmaan syaitan dan sebagainya. Wallahualam, itu semua rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang paling penting, kita jangan cakap besar, kita jangan berlagak dan sebagainya. Dan yang lagi-lagi powerful pesanan, jangan jadi macam setan. Okay, jangan jadi macam setan. Aku ulang sekali lagi, perangai kita biarlah perangai manusia. Okay, so semoga malam ni tidur lena dengan segala jump scare yang berlaku. Kalau mimpi, itu namanya rezeki. Apa namanya dia ni? Rezeki. Ya, rezeki itu jangan ditolak, maka dia akan datang dekat Denny. Okay, so insyaAllah guys, jangan lupa hit the dumbbell, loceng notifikasi, like video ni, subscribe aku punya channel, share kepada semua, komen kat bawah dan sebagainya. Pastikan korang keep in touch dengan channel ni, sebab kita akan buat lagi video-video yang best. Alright, aku Syarif Sabri. Apa aku buat, aku
menggali dalam setiap perkara. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. See ya.